milik kita semua. Jalan berliku tentu menjabat, bersama kita harungi. Selamat datang Orang muda, pikul harapan bangsa. N13. Mara depan, negara tentu cerah. Dan kita minta kepada hadirin sekalian untuk memberi ruang, berilah ruang. Kita Bersama menuju cita-cita rakyat. Ubah, selamatkanlah Malaysia. Bersama pahlawan sejarah. buka lembaran baru, sama-sama kita menuju perubahan di tanganmu. Orang muda. Diminta semua calon-calon wakil-wakil semua untuk naik untuk serta kepada Datuk Seri. Boleh saya sambung lagi tak? Are you ready? Are you ready? Are you ready Bapak Pakatan Rakyat? Are you ready Bapak Pakatan Rakyat? Are you ready for BN? Are you ready for BN? Are you ready for keadilan? Are you ready for DAP? Are you ready Bapak? Saat yang kita tunggu selama 5 jam sudah sampai. Saat-saat yang kita sudah tunggu telah sampai, dan kita mengalu-alukan ketibaan bakal Perdana Menteri yang ke-7, Anwar Ibrahim. Sebelum kita memberi mic kepada Datuk Seri Ibrahim, pemimpin yang unggul di negara Malaysia, kita boleh nyanyi satu kali lagi kak, burung kakak tua. Alright, kita nyanyi. Burung kakak tua tinggal di jendela, BN sudah tua, giginya sudah tiada. Burung kakak tua tinggal di jendela, undi Pakatan Rakyat demi masa depan kita. Ini kalilah, ini kalilah. Datuk Seri ini banyak peminat dah. Nanti sekejap. Oke ya. Terima kasihlah. Kita bersyukur kepada Tuhan Allah. Sudah renyah-renyah, sekarang sudah kering kan? Sabar warga Inanam. Sabar warga Karanggunai. Sabar warga Karawang. Sepakat. Sabar ha? Oke. Dengan segala hormatnya saya menjemput Ketua Umum Datuk Seri Anwar Ibrahim, bakal Perdana Menteri yang ke-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih. Saya minta maaf kerana ramai tunggu. Tadi saya dari Labuan, Beaufort, Kota Belud, Tuaran dan sini ada lagi 2 acara lepas ini.
Yang saya perhati apa? Rakyat bangkit. Ini bukan sebab Anwar ke Roland ke Keadilan ke DAP ke PAS kata. Ini rakyat sendiri yang menuntut perubahan. Very important to acknowledge this. Okay, that it's time for change. Enough of corruption. Enough of arrogance of power. Enough of racism. It's time rakyat bangkit, tolak rasuah dan penyelewengan. Saudara, 5 Mei pilihan raya. Peluang terbaik untuk kita tentukan masa depan kita. Ini bukan masa depan calon. Calon ini pegang amanah. Calon ini suara rakyat. Kalau calon fikir dia nak ikut macam style lama, aku jadi wakil rakyat, balak aku punya, syarikat bini aku punya, lembu anak aku punya. Ini masa kita nak ubah bukan saja landscape politik tetapi nilai. These elections mengenai nilai baru. Politik ini bukan tempat orang tunjuk sombong kuasa dia. Bukan untuk media RTM TV3 untuk fitnah dan kecam orang dan hina orang. Bukan untuk 1-2 tokoh UMNO yang boleh cabar. Kamu tak setuju, kami tarik warga negara kamu. Atau macam Mahathir, bila Ambiga bangkit soal bersih, you Indian, you cakap banyak, I will withdraw your citizenship. No more. Najib tak ada courage untuk jawab. Abang Anwar boleh jawab. Mana boleh? Tell me, mana negara? Bila orang beda pendapat terus cabar. Ya betul. Mahathir dia cabar nak tarik kewarganegaraan negara. Soalan saya kepada Mahathir, who gives you the right to question citizenship of our people, our rakyat, our children? You have no right. Itu kita nak jawab. Satu. Keduanya, you pun bila jadi warga negara? Betul. Ya mama. Ini penting. You see, negara ini boleh jadi macam ni. Can you imagine? You may be a Chinese or Indian or Malay or Iban or Kadaza. It does not matter. Tapi anak kita, jangan kita hina. Bagaimana boleh negeri ini boleh meningkat, maju? Nak suruh rakyat ni rasa as one great family. Kalau anak Cina merasakan, oh saya second class. Anak Melayu di kampung ni fikir, alah saya ni miskin, memang nasib saya dah jadi petani dan nelayan. Anak orang Kadazan mengatakan, oh kami Kadazan dusun Kristian ni tak dipeduli. Tak boleh. Sebab tu saya katakan, kita kena create this new awareness bahawa this is our land, this is our country, we must protect our right. Jangan kita nanti pemimpin untuk defend our right, bukan nak tunjuk sombong something. You tengok siapa yang Najib sokong jadi calon? Ibrahim Ali, who threatened to burn the Bible. Saya orang Islam, I'm a committed Muslim. Saya bangga sebagai orang Melayu dan budaya Melayu. Tapi saya tak setuju untuk orang ukut. Tak setuju Bible, saya nak bakar. Ada kenyataan Najib menegur? Tak ada. Orang itu calon Barisan yang disokong oleh Barisan Nasional. Siapa calon Shah Alam? Zulkifli Nordin. Ya, dia dulu dah kena tendang keluar orang. Mampus dia. You insult other people's beliefs. You kata dia, ini negeri Melayu, ketuanan Melayu. Calon BN. Kerana Mahathir, Najib kata satu Malaysia. Yang mana satu ni? You must decide. Leadership, pimpinan mesti ada courage of conviction.
What is right is right. You must have the courage to say that. I'm a Malay. If you are unjust to a Malay, I will fight you. I'm a Malay. If you are unjust to a Chinese, I will defend his right or her right. Ini you can get away with anything. Mana boleh? Kita 50 tahun merdeka. How can you condemn our children? Sebab tu saya kata bila saya mula sebut 我们都是一家人 and I mean it. Okay. Dan sehinggakan saya dituduh apa Mahathir kata Anwar Perdana Menteri dia akan jadi jual negeri kepada Cina. Itu dia kata. TV3 kata apa? Anwar ni dah mula baik dengan Kristian. Hantar orang Najib hantar orang pergi kampung termasuk Matampau. Anwar ini dia liberal dan plural. Dia dah baik dengan agama-agama lain. Dia bukan Islam dah. Otak engkau. Question my faith. Kita soal yakin, soal salat, soal akidah, soal akhlak itu kita jaga. Tapi jangan hina orang. Saya sudah tahu umpamanya tiap tahun World Council Churches, Catholic semua organize conference antara agama. Top Christian leaders dalam dunia dia panggil top Muslim leaders. Saya bukan mufti, jadi dia panggil Syekhul Azhar macam mufti dalam Mesir. Dia panggil Syekh Mustafa Charik, seorang ulama besar. Dia dipanggil Syekh kecil Anwar, not as a mufti, tetapi dia panggil sebab dia kata Anwar represents Malaysian leadership yang cakap soal kerjasama antara kaum dan antara agama. That's why I was elected. TV3 kata bahaya kerana Anwar dah mula baik dengan Kristian. Bodoh punya cakap. Tapi bila kempen satu Malaysia. Apa satu Malaysia? Dia dua Malaysia. One for the rich and one for the poor. Ada dua undang-undang. Satu pemimpin UMNO PN yang boleh break all laws. Satu lagi untuk rakyat. You boleh wampak setengah balak Sabah. You boleh ambil tanah rakyat termasuk NCR, tanah adat rakyat. You boleh ambil commission, you boleh bawa wang daripada Hong Kong 10 juta. Nobody touch you. You boleh bawa keluar global witness tentang rampant endemic corruption in Sarawak. Not a question raised. Why? Ada law untuk top BN leaders, which means no law. There, for them is law of the jungle. Law ini hanya rakyat. Bukan saja itu, kita tak salah pun kita kena. Ya. Saya tahu beberapa kali dah kena. Ini semalam Menteri Pertahanan kata, ini soal Datu ini ketua pembangkang ada. Apa pula ni? Ya. Dia sombong. Saya kenal Zaid. Dia sombong. Saudara saya nak tanya dia, wah ingat jangan bunyi confident sangat. Wah dia cakap akan kita tangkap dan dakwa. Kamu minggu depan belum tentu kamu Menteri Pertahanan. Karena saya yakin melihat kepada kebangkitan rakyat, awakening yang ada. Last night I was in Miri. 10,000 orang, largest gathering in Miri ever. Last week saya di Segamat, kubu kawasan UMNO Johor, 10,000 di Segamat. Sudah rakyat sekarang bangkit. Orang kata sebab no, orang lain pergi pun dah mula bangkit. Dia dah fed up. Dan sebab itu saya yakin 5 hari bulan malam, insya-Allah God willing, kita dapat keputusan Pakatan Rakyat akan memerintah Malaysia. Ya. 6 hari bulan kerajaan baru. 7 hari bulan harga minyak turun.
Tetapi saya nak bagi tahu, lebih penting daripada itu ialah sebaik kita angkat sumpah, dia mesti bagi clear signal, not only from the rakyat but for the leaders, for wakil rakyat. Is not business as usual. You think you win the elections with people's support, and you think you want to use and continue the old ways. Balak nak ambil kontrak, nak ambil, nak hina orang hina, nak kutuk agama lain kutuk, curi saham ke kontrak. Kalau kita dapati keadilan kah, DAP kah, PAS kah, anyone in the administration buat begitu, saya nak bagi tahu, saya ada bincang dengan Hadi, Ustaz Hadi, saya ada bincang dengan Kit siang dengan Azizah dan keadilan. Ada kes macam tu, kita tendang dia masuk penjara. Ini sebab itu saya kata, this is not just ordinary politics. It's not just crafting and articulating words. No, this is about passion. This is about conviction. This is about belief. Negeri ini kaya, negara ini kaya. Pasal apa kita biar pelaksanaan program memperkayakan golongan elit? Siapa tidak tahu pemimpin-pemimpin billionaires fitnah hari-hari. Hari ini apa pula? Semalam Anwar dah ada tu, 2 hari sudah Menteri Pertahanan. Saya kata bukti apa? Saya tak jumpa Sultan Kiram, saya jumpa Najib dengan Anwar. Oh tak. You jumpa Nur Mishwari. Betul, saya jumpa Nur Mishwari. Nur Mishwari dulu Gubernur Mindanao. Mahathir jemput dia datang Malaysia melawat. Saya di malam-malam tadi saya jumpa. Apa masalah? Oh tak, tapi you nyanyi. You kata Sabah nak hilang. Saya kata Sabah nak hilang tu hilang dari UMNO BN, bukan hilang pergi Filipina. Bodoh. Yes, I sang a song. You dengar sampai habis. Tapi sekarang dia popular kan, sampai orang kata not bad, no? Dia tengok TV3 3 kali satu malam, dia perkenalkan penyanyi baru yang berbakat dengan lagu popular, Tanya Sama Najib. Tanya sama Najib, apa sebab goyang? Nanti jawab Najib, Sabah nak hilang. Tengok. Tapi ada sambung. Sabah nak hilang, UMNO melayang, Najib jadi ketua pembangkang. Tapi yang tu TV tak ambil. TV ambil sampai Sabah nak hilang je. Kemudian dia conclude, UMNO ada plan, cita-cita untuk keluarkan Sabah dari Malaysia. Nyanyi lagi. Okay, politik macam ni. Nyanyi lagi sama rekod. Okey. Jadi saya tak peduli. Dia semua. Hari ini dia kata Najib bawa tweet pagi-pagi. Rais yatim. Dia pergi nak pencen ni. Ini Anwar buat macam ni tak patut. Budaya kita tidak boleh lah hina orang. Hari-hari TV kau hina orang, tahu tak? Dan dia kata, Anwar kata apa? Anwar kata Mahathir nak mati-matilah cepat. Saya tak kata. Yang saya jauh tengok cara dia pusing. Jadi terus marah. Najib kata tak patut nak Anwar politik macam tu. Najib, jangan bohong. Rakyat yatim tak ikut budaya. Semua marah saya sekarang. Saya tak kata. Saya sebut apa? Saya kata Mahathir kata we will bury Kit Siang in Johor. Kita akan kuburkan Kit Siang di Johor. Atau mari Kuala Lumpur, kita akan kuburkan Anwar di Matampau. Jadi saya jawab, Mahathir umur 87. Janganlah duk fikir kubur orang saja. Fikirkan
kubur dia sama. Itu saja. Tak salah kan? Saya tak kata mati-mati cepat. Tak. Saya kata beringat. Saya pun kena berdoa. Ingat juga, kita sehat, kita syukur. Mana tahu esok sakit. Kita sakit, mana tahu lusa mati. Ya, jadi kita beringat. Sebab itu mengingatkan mati itu menjadikan manusia kadang lebih baik. Tapi saya tak kata nak suruh dia mati. Malah saya kata saya maafkan Mahathir. Bila di segamat saya boleh sebut saya maafkan Mahathir. Dia penjarakan saya, dia hina saya, dia hina isteri saya, anak-anak saya. Tapi saya maafkan dia. Ada budak-budak jerit, no, masuk penjara. Saya kata jangan. Dia dah 87. Ya, masuk penjara pun, penjara mana nak terima? Kemudian ya, siapa nak jaga? Jadi tu usah. No really, I'm serious. I have no intention. Man is towards none. It's not easy. Tapi saya syukur, alhamdulillah, I have overcome that. It doesn't matter. Apa dia gaduh? Biar. Sebab kalau saya terlalu terikat, dia fikir aku kena tergajah, aku kena telanjang, aku masuk penjara, aku pencen pun tak ada. Dia marah-marah. Then you have no time to plan nak bela nasib rakyat dan bangunkan negara. Ini yang saya nak buat. Jangan nak fikir yang baru. Tapi kadang-kadang saya kata Mahathir, saya bukan Najib. Najib takut dekat kamu. Abang Anwar tak takut dekat kamu. Ya, saya begitu. Dan bezanya apa? You Sabah. Sabah keluarkan minyak. Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu. Tetapi kontrak Petronas orang Sabah tak dapat, orang Sarawak tak dapat. Siapa dapat? Anak Mahathir. Jadi saya nak beritahu bahawa Najib, ingat Najib berani kata, Tuan Mahathir, cukup. Anak kamu dah kekayaan pribadi dah 2.2 bilion ringgit. Ini according to International Forbes. Forbes International State, kekayaan Mozani 2.2 bilion ringgit. Betul. Hidup UMNO. Dulu, sekarang, selama-lamanya sapu. Tapi bila pergi kampung, bagi 20 ringgit, budak-budak muda hidup Melayu. Tak sokong. Berapa ringgit? 20 ringgit. Yang dia sapu 2 bilion. Tiap-tiap tahun kontrak. Now, is it wrong for me to say, Mahathir, cukuplah. Anak kamu cukuplah 2 bilion. Saya nak hentikan monopoli kontrak anak kamu dan pastikan kontrak balik kepada anak rakyat Malaysia yang lain. Dan tambahan, saya kata royalti minyak 20%, Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu. Selain daripada royalti minyak, kita kata it's time that we train Sabahans, orang Sarawak, orang Terengganu, orang Kelantan, terlibat dalam oil and gas industry. Yes. How do we do it? We make sure state establish its own company or subsidiary dan latih dan minta anak Sabah, anak negeri pengeluar minyak participate. Sekurang-kurang 30% dari kontrak mesti serah kepada negeri. Ya. Najib tak buat sebab anak Mahathir dapat. Siapa berani tegur Mahathir? Tak berani. Saya berani. You nak pimpin, this is the risk you have to take. You have to have the courage to do what is right. Melainkan salah, you pergi kacau dia tangan. Tapi kontrak monopoli, mana boleh monopoli? Kontrak semua monopoli. Telefon line, pergi bukit sikit tak bunyi, keluar sikit dia tanya, Selcom, Maxis Ananda Krishna, ini Vincent Tan, Syed Mokhtar, semua geng dia orang. Bila tanya, ni line tak bagus. No, kat bukit memang tak bagus. Kalau orang tua kampung dia tak tahu. But you go to Switzerland, semua gunung
Line dia clear. You macam pakai landline. You know what? Syarat you nak company, okay, you invest, set up the infrastructure, seluruh negara dengar, dan you dapat duit. Ini dah, you sapu duit dulu, you kroni, lepas tu lain tak ada. Itu tak ada apa-apa. Macam lain di Bangladesh. Indonesia better line. Thailand better. Semua ini monopoli kroni must stop. Sudah. Tengok Astro. Siapa punya Astro? Ananda Krishna. Mahal ke murah sewa? Berani kan Najib panggil Ananda Rangga Uka? Itu bahasa Thailand. Dan you gelak, tak faham. Kamu mari sini, duduk. Betul mana India ni? Betul saya cakap pasal India tadi. Betul. Rangga Uka. Bukan India. Okey. Mari sini dulu. Saya kata, berapa untung Astro satu tahun? 500 juta, sikit saja. Oh, saya kata, ini, saya pergi mana-mana, anak-anak muda Astro semua komplain mahal. Jadi you bagi 2 minggu, you bagi tahu saya balik turunkan kadar Astro. Because we have to open for competition, bukan monopoli satu orang. Itulah. Elektrik. Saya bagi tahu, elektrik ini dipanggil IPP, jangan kuasa elektrik bebas. Kalau Semenanjung sama dapat YTL, Pakar Terengganu sampai Pasir Gudang, National Grid. Apa macam mana dia boleh untung? Dia beli minyak gas daripada Petronas harga diskaun. Dia jual ke TNB ada premium. TNB charge kita macam lembaga elektrik sawah. Dia charge rakyat tinggi lah. Saya heran, how come you bagi kat kroni premium? Pasal apa Petronas tak boleh jual terus ke TNB harga diskaun? Pasal syarikat kroni. Can you change? No. Jadi satu YTL, satu lagi Ananda Krishna lagi, PD Power, bilion ringgit untung. Satu lagi Genting, bukan Genting subsidiary, syarikat judi, Genting subsidiary, Genting Sanyen. Satu lagi Syed Mokhtar. Syed Mokhtar jangan sentuh, pasal dia Melayu. Dia tipu tak apa, pasal dia Melayu. Harga gula mahal tak apa, Melayu. Hidup Melayu. Kalau kita tegur dia kata, Anwar, pasal apa you nak sentuh? Kau kena Melayu kaya. Saya kata, saya tak gaduh Melayu kaya. Saya tak ada. Saya bukan businessman. Okey, saya tak gaduh. Tetapi kalau dia ambil gula, okey lah. Melayu ambil daripada Robocop, bagus. Pandai Melayu ni. Tapi Melayu ni pandai naik dah 4 kali. So it's not a question Malay or Chinese. It's a question of price dan susah rakyat. Tapi elektrik pun dia dapat. Malakoff, syarikat Malakoff dia punya gula dia, beras dia. Sini tak ramai penanam padi. Di Kedah, utara seberang Perai, North Perak, Selangor sebahagian, puluh ribu. Siapa penanam padi? 90% poor Malays. I'm telling you how I see. Dia tanya, dia tengok Melayu bagi dia tu yang kaya-kaya nanam padi. Saya tengok Melayu ni rakyat. There's a difference. There's a disconnect. Bagi privatization kepada Syed Mokhtar, Bernas, dia untung tiap tahun 100 juta. Penanam padi in the last 5 years, no increment in income. Tak ada tingkat pendapatan 5 tahun. Yang dapat Syed Mokhtar. Beras Syed Mokhtar, gula Syed Mokhtar, Puspakom Syed Mokhtar, Pelabuhan Pulau Pinang Syed Mokhtar, Airport Syed Mokhtar, Kereta api tanah Melayu Syed Mokhtar, Proton Syed Mokhtar. Saya nak tanya, saya tanya Najib di Parlimen, Datuk Seri Najib, Menteri Kewangan, minta jawab. Mengapa takut sangat ke Syed Mokhtar ni? Sampai semua dia minta dapat. Saya dengar menang BN, mas pun dia dapat lagi. Berpuluh
dia dapat semua. Mana ada orang, one company in the world, kereta api dia, kereta dia, port dia, airport dia, Puspacorp dia, apa, Astro dia, Maxis dia, kenapa dia? And you tak berani kata no. Kalau harga pampatutan tak apa, bernas Melayu, nasi Melayu macam itu, gula naik 4 kali. Jadi bila saya tanya, belum habis soalan, Datuk Saji ambil file keluar cepat-cepat. Rosmah panggil. Tak jawab. Sebab itu tak berani repeat. Yang dia jawab mengenai manifesto apa? Apa jawapan Perdana Menteri? Bankrupt. Semua bankrupt. Curi balak banyak tak bankrupt. Increase cost tak bankrupt. Curi lembu tak bankrupt. Tapi nak tolong rakyat bankrupt. Lagi letih ke apa. Salut ni. Abang miskin. This right drink. Dia drink water. So banyak dia bagi juga gelas. Paling kena bagi plastik. Mentang-mentang saya banduan penjara Sungai Buloh. Sedih juga. Amat kelayakan. Tapi sudah tak apa. Jadi apa beza? Berapa saya sebutkan ini? Apa difference-nya kepada kita perintah? Sudah, pimpinan mesti ada courage. Okay. Bisnes, dia orang jalan bisnes. Tapi kalau macam Petronas tadi, jangan monopoli anak mak dia. Tender, kos rendah. Okey. Buat jalan, bagi terus beliau-beliau. Buat sungai besi dan bilion ringgit punya privatization. Najib bagi kepada bukan Jelo Jennifer Lopez, satu Jolo. Saya suka confuse Jelo dengan Jolo. You know Jolo kan? Tak tahu Jolo, Jennifer Lopez tak tahu. Kolot. Dan satu cerita, ni is a night story. Saya sekali duduk prison ni tahulah ya. Kadang pagi baca Quran, dia baca the classics, baca some Chinese classics like Journey to the West, ada Romance of the Three Kingdom, kena baca Bhagavad Gita, Ramayana, kena baca Shakespeare. Saya baca the complete works of Shakespeare 4,5 kali. Ya. Baca classics. Saya di tengah baca tu, one guard datang. Cepat. Itu sih. News. Bagaimana saya tahu news, radio tak ada, TV tak ada, sok khabar tak ada. Dia kata Jelo dah break dengan boyfriend dia. Bukan nama masa tu. Dia actor. Aku dalam penjara dia cerita pasal Jelo. Mungkin ada lighter thing, hanya pegawai. Anyway, tak apa, itu saja digression sikit. Jadi sudah, bila kita kata tentang program, this has to change. You tengok Sabah, saya kata tender satu, tanah orang tak boleh ambil. Tak boleh. I mean, I don't care whether dia orang Dayak di sana, di Iban ke apa. You tak boleh. Tanah adat, you cannot. Kena betul-betul ikut tengok undang-undang, negosiasi, jangan bully dia. How can government, you fikir, mungkin sebagian sudah ada educated, kan you fikir ibu bapa kita di kampung-kampung, dia bagi dia pimpinan itu datang tunduk cium tangan, pada tangan tu curi tangan dia, dan dia takut nak lawan. Yang curi tak takut, mangsa kecurian takut. Saya pergi kawasan Iban, dia kata Datuk Seri, tapi saya takut. Tapi saya kata ada tak tanah ni? Ya, tanah saya diambil. Siapa? Perintah ni kerajaan. Orang Iban Dayak kalau kita perintah ni kerajaan, perintah ambil. Dan saya kata kena bantah, takut. Oh, jadi kata kakak, macam mana ni perompak berani, you takut?
Kacau lah negara tak? Kau yang rompak bukan ni? Dengan ini kita mesti fikir pasal pembangunan negara kita. Rompak. Pembangunan negara kita sangat penting. Rompak. Jadi yang orang ni takut. Sebab tu saya kata, now kita kena tanam keyakinan kepada rakyat. Ours is an independent nation, a free nation. Ya, nama calon. Dan kita harus tanam kesedaran. No, seorang tak boleh buat. Seorang buat, penjara Sungai Buloh. Tapi kalau ramai-ramai buat, ramai-ramai bertindak peacefully, cara apa aman? Cara kalahkan UMNO dan BN dalam pilihan raya. Saya kata, pertama nilai. Kita macam mana pun masyarakat kita beragama. Kita ada nilai, kita ada akhlak. Jangan hina orang, jangan rampas kata orang, jangan rompak kata orang. That's important. Dan saya tidak mahu negara kita setelah 50 tahun merdeka masih ada orang rasa dia terpinggir, ignored or marginalized. So that's number one. Yang kedua saya kata, langkah-langkah ekonomi, turun harga minyak. Tak lama ni, 7 bulan, 6 bulan. Sudah, saya pun plan tu nak announce. Just waiting. Now, bulan Mei kita announce. Sekarang ni ada sekolah masalah, sekolah Cina gaduh, tak dapat bantuan. Sekolah India lagi teruk. Sekolah Arab, sekolah Islam kena bayar. Sekolah kebangsaan okey, tapi ada beza kualiti setengah-setengah sekolah. Ya. Dasar Pakatan Rakyat kita ambil alih semua sekolah tanpa kecuali penguasaan bahasa mesti ditingkatkan. Kalau tidak, 50 tahun merdeka, penguasaan bahasa kebangsaan masih belum baik. Kalau ini diterima, saudara, Pakatan Rakyat setuju bagi bantuan penuh kepada semua sekolah negara kita. So no problem. Nak tunggu election, panggil Chunghua School Chairman, come. Here, $500,000. Dia pun, oh terima kasih. Satu Malaysia. No, now tak ada. After election policy kita, semua sekolah kita iktiraf. Education must be free dari sekolah rendah sampai universiti. Dan orang kata, no, I'm the answer. Dia kritisai kita, where's the money? You cakap bohong, you tak tahu ekonomi. Soalik pun tambah juga. Soalik ni pun Anwar tak tahu, Anwar tahu Islam saja. Dia tak tahu ekonomi. Soalik, aku Menteri Kewangan 8 tahun. Okay. Tapi dia kata Anwar Islam, Mahathir kata Anwar bukan Islam. Sama-sama dia. Doesn't matter. These are small minds. We don't need to respond to them except cerita-cerita joke sikit. Yang penting apa dia, saudara? Saya kata free education. Ini bulan Mei. Not the 6th or 7th, but in May. Kita akan announce semua yang hutang PTPTN kita batal. Najib, Muhyiddin, Musa Ahmad, semua kata bankrupt. I want to tell you, what is the cost PTPTN? 6 billion. Berapa hasil minyak? You know what is revenue? Saya Menteri Kewangan dulu. Revenue ni maknanya, you duduk sebagai Menteri Kewangan, you have the money, 80 billion minyak, 70 billion kelapa sawit, 150 billion minyak dengan kelapa sawit, tak masuk lagi bala, cukai pendapatan, cukai korporat, cukai kilang, cukai hotel, tak ada masuk lagi. Only these two, 150 billion ringgit. Berapa tambahan batal PTPTN? 6 billion ringgit. Apa Najib kata? Bankrupt. Something wrong with that. Dia belajar matematik mungkin dari Rosmah, I don't know. Kalau dia belajar matematik betul, dia tahu ada wang banyak. Berapa banyak hilang according to Auditor General tiap tahun?
Auditor General, Ketua Audit Negara buat report every year. Dipanggil annual report. Every year dia ada annual report. Bocor, tigis, excessive spending. Beli komputer harga 4,000, charge 18,000. Beli screwdriver, RM1.80, charge 18,000. Ini duit lembu keluarga menteri ambil 286 juta. All these things in the report. Dari 1 tahun loss to the government 20 billion ringgit a year. Now, kalau kita ambil alih, ingat kita beli benang, Menteri Pertanian di bawah Kabinet Pakatan Rakyat dapat 200 juta untuk lembu anak dia. Will kick him, no joke, you mean it? Sebab tu saya kata I suffered immensely in prison, kena pukul sampai tengah mati. Okay, saya mesti belajar apa itu. You buat zalim kepada orang, you have to pay the price. Jadi sudah, saya yakin. Dan ini kita boleh buat bulan Mei, please sudah. Please. Ya, kita kena ada harapan untuk kita buat. Ya. Jadi saya nak ulang calon-calon kita. Sepangga ini calon DAP mewakili kita Pakatan Rakyat, Jeffrey Kumin. Kawan Brunei, keadilan mewakili kita Pakatan Rakyat, Muali bin Aceh. Orang Brunei tahu dia campaign. Inanam. Notis. Ini Kalila. Dr. Roland Chia. Reformasi. Lawan tetap.